Tafsir fi Zilalil Quran karya Al-Syahid Said Qutb dialih bahasa kepada bahasa Malaysia oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati beliau. Surah Al-Insyirah, surah kelapangan hati, surah yang ke-94. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu? Wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah ringankan bebananmu. Allazi anqadha zahrak. Yang telah memberatkan belakangmu. Wa rafa'na laka zikrak. Dan kami telah angkatkan namamu. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya selepas kesukaran itu kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya selepas kesukaran itu kemudahan. Fa iza faraghta fansab. Oleh itu, apabila engkau telah selesai dari kegiatan-kegiatan hidupmu, maka usahakanlah kegiatan yang lain pula. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhanmu tumpukan perhatian dan minatmu. Surah ini diturunkan selepas surah Ad-Duha, seolah-olah merupakan surah yang menyempurnakan. Dan dalam surah ini terdapat naungan kasih mesra dan semangat bermunajat dengan seorang kesayangannya. Dalam surah ini juga disebut gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa yang membuktikan inayah dan perhatian ilahi terhadap Rasulnya. Juga disebut berita gembira yang menjaminkan kesenangan dan kelapangan, dan disampaikan bimbingan untuk mencapai rahsia kesenangan dan tali hubungan yang kukuh dengan Allah Azza wa Jalla. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu? Wa wada'na anka wizrak. Dan kami ringankan bebananmu. Allazi anqadha zahrak. Yang telah memberatkan belakangmu. Wa rafa'na laka zikrak. Dan kami telah angkatkan namamu. Ayat-ayat ini menyarankan bahawa jiwa Rasulullah SAW sedang mengalami kesulitan dan kesusahan dalam usaha menyebarkan dakwah yang ditugaskan kepadanya dan dalam menghadapi berbagai-bagai halangan, rintangan dan tipu daya di jalan dakwah. Dadanya penuh sebab dengan kerunsingan-kerunsingan memikul tugas dakwah yang berat itu dan merasa betapa perlunya kepada pertolongan, bantuan dan bekalan semangat dari Allah. Kemudian berlakulah munajat yang manis dan bisikan yang mesra. Alam nasrah laka sadrak. Wahai Muhammad, bukankah kami telah lapangkan dadamu? Yang ini, bukankah kami telah bukakan dadamu untuk memikul tugas dakwah ini dan kami berikan kemudahan-kemudahan kepadamu untuk melaksanakannya? Bukankah kami telah jadikan tugas dakwah itu satu tugas yang amat disukai hatimu? Dan kami licinkan jalan-jalannya untukmu, serta kami terangi jalan-jalan itu hingga engkau dapat melihat penghabisannya yang bahagia. Wahai Muhammad, periksakanlah dadamu. Tidakkah engkau dapati di lubuknya perasaan senang dan lapang hati, perasaan terang benderang oleh nur iman? Pulihkan kembali kecapan cita rasa dari kurniaanku ini di dalam perasaanmu dan jawablah. Tidakkah dengan kecapannya yang
Cita rasa itu melapangkan hatimu dari segala kesusahan, merehatkan dirimu dari segala kepenatan, memberikanmu perasaan senang dalam menghadapi setiap kesukaran dan perasaan rela terhadap segala penafian. Fawada'na anka wizrak, dan kami telah ringankan bebananmu. Allazi anqadha zahrak, yang telah memberatkan belakangmu. Ini kami telah ringankan bebanan dakwah yang amat berat itu dengan melapangkan hatimu dan dengan memberi taufik dan kemudahan kepadamu untuk melaksanakan dakwah dan dengan menurunkan wahyu kepadamu untuk menerangkan hakikat-hakikat yang sebenar dan untuk menolongmu menyerap ke dalam jiwa manusia dengan cara yang lemah lembut. Tidakkah engkau dapati semuanya itu ketika menanggung beban yang telah memberatkan belakangmu? Tidakkah kini engkau dapati beban itu telah menjadi ringan setelah kami lapangkan dadamu? Wa rafa'na laka zikrak, dan kami telah angkatkan namamu. Ini kami angkatkan namamu di kalangan para malaikat al-mala'ul a'la. Kami angkatkannya di bumi dan di seluruh alam buana, dan kerana itulah kami gandingkan namamu dengan nama Allah setiap kali bibir manusia menyebut La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada lagi darjat yang tinggi dan semulia itu. Itulah satu-satu darjah yang hanya dicapai oleh Rasulullah SAW di antara seluruh isi alam. Kami telah angkatkan namamu di dalam Lauh Mahfuz ketika Allah memutuskan supaya namamu disebut di setiap zaman dengan ucapan doa, selawat dan taslim, dan dengan perasaan kasih sayang yang mendalam. Kami telah angkatkan namamu yang telah terikat dengan agama Allah yang luhur ini, kerana pemilihanmu untuk menyampaikan agama ini merupakan satu pengangkatan nama yang paling tinggi yang belum pernah dicapai oleh seseorang pun di alam buana ini, baik sebelummu atau selepasmu. Oleh itu, kesusahan, kepenatan dan keletihan tidak mempunyai tempat lagi dibandingkan dengan pengurniaan Allah yang besar yang boleh menghapuskan segala penderitaan itu. Walaupun begitu, namun Allah terus berlemah lembut dengan Rasul kesayangannya yang terpilih itu, dan terus menghibur dan menenangkan hatinya di samping menerangkan rahsia kesenangan yang tidak terpisah darinya. Kerana wa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya selepas kesukaran itu kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya selepas kesukaran itu kemudahan. Kesukaran dan kesusahan tidak sunyi dari kesenangan dan kemudahan yang menemanimu di mana-mana sahaja. Apabila bebanan dakwah menjadi begitu berat, kami lapangkan dadamu, lalu bebanan yang memberatkan belakangmu itu menjadi ringan. Kesenangan sentiasa menemani kesusahan untuk meringankan tekanan dan keberatannya itu. Ini adalah satu hakikat yang diyakinkan, dan kerana itu ia disebut berulang kali dengan ungkapan yang sama. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya selepas kesukaran itu kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya selepas kesukaran itu kemudahan. Pengulangan ayat ini menunjukkan Rasulullah SAW benar-benar berada dalam kesulitan dan kesukaran yang memerlu kepada pengamatan dan peringatan ini, memerlukan kekenangan kepada gejala-gejala inayah Allah ini, memerlukan kepada penayangan tempat-tempat riayah Allah ini, dan memerlukan kepada penegasan dengan segala cara penegasan yang seperti ini. Tidak syak lagi bahawa urusan dakwah yang telah memberatkan penanggungan hati Nabi Muhammad SAW sebegini rupa adalah satu urusan yang amat berat. Kemudian datang pula arahan ilahi supaya ia mencari sebab-sebab
yang boleh melahirkan kelapangan dan kesenangan hati dan mencari tempat simpanan bekal untuk menempuh perjalanan dakwah yang jauh dan sukar. Wa iza faraqta fansob. Oleh itu, apabila engkau telah selesai dari kegiatanmu, maka usahakanlah kegiatan yang lain pula. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhanmu tumpukan perhatian dan minatmu. Selepas kesulitan itu ialah kesenangan. Oleh itu, gunakanlah punca-punca kesenangan dan kemudahan itu. Iaitu, jika engkau telah selesai dari urusan-urusanmu dengan orang ramai dan dari urusan-urusan kehidupan, maka hadapilah dengan seluruh hatimu kepada kegiatan-kegiatan yang lain yang wajar dilakukan dengan susah payah dan penat jerih, iaitu kegiatan ibadah dan bertawajuh kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhanmu tumpukan perhatian dan minatmu. Tumpukan seluruh perhatian dan minat pada Tuhanmu semata-mata dan kosongkan hatimu dari segala sesuatu termasuk urusan orang ramai yang engkau dakwahkan mereka. Sudah tentu engkau memerlukan bekalan dan senjata. Di sinilah engkau akan mendapat bekalan untuk menempuh jalan dakwah. Di sinilah engkau akan mendapat alat-alat senjata untuk kelengkapan berjihad. Di sinilah engkau akan menemui kesenangan dan kemudahan. Setiap kali engkau menempuh kesulitan dan kesukaran, inilah jalan perjuangan dakwah. Surah ini berakhir sama seperti berakhirnya surah Ad-Duha. Ia meninggal dalam hati dua perasaan yang bercampur aduk, iaitu perasaan betapa besarnya kasih mesra Allah terhadap kesayangannya Rasulullah SAW dan perasaan betapa besarnya timbang rasa dan belas kasihannya terhadap Rasulullah SAW. Dan kita sendiri seolah-olah merasa bagaimana perasaan kesulitan yang sedang berkecamuk di dalam hati Rasulullah di waktu itu yang benar-benar memerlukan kepada kasih mesra ilahi. Itulah dakwah. Itulah amanah dan tugas yang amat berat. Namun demikian, ia tetap merupakan tempat pancaran dan tempat turunnya nur ilahi. Ia merupakan tali hubungan yang menyambung fana dengan baka dan adam dengan wujud. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim.